Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mulia urusi, yang berhormat Adun Sincan pada DAP bahagian Federal Anwar, Ketua AMK Negeri Selangor, Saudara Azli selaku Ketua Pak Kawasan Shah Alam, Saudara Ismaili Ketua Penerangan PAS Kawasan Shah Alam, NYDP Kawasan Shah Alam, Pimpinan Keadilan DAP dan PAS, Pimpinan Masyarakat, para petugas Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu pada malam ini dalam siri kempen pilihan raya kecil bagi Parlimen, selalu saya sebut US, Ulu Selangor, bukan United States, untuk kita menjayakan cita-cita dan harapan rakyat untuk terus mengekalkan kemenangan yang telah diperolehi oleh Parti Keadilan melalui kerjasama Pakatan Rakyat ini, untuk terus kita pertahankan dalam pilihan raya kecil ini, untuk kita menangkan Datuk Zaid Ibrahim bagi membawa meneruskan agenda Allahyarham Datuk Zainal, untuk membawa agenda suara hati nurani rakyat bagi Parlimen Ulu Selangor dan juga suara hati masyarakat dan rakyat berbilang kaum dalam negara Malaysia ini. Saya kira tadi kita semua sudah pun mendengar ungkapan dan ucapan pembahasan yang telah pun disampaikan oleh pimpinan daripada DAP, daripada Keadilan dan juga daripada PAS, yang saya percaya telah banyak menyentuh soalan-soalan yang sangat baik untuk kita semua memberikan satu renungan yang tinggi untuk memastikan supaya segala permasalahan-permasalahan yang menjadi kekusutan kita ini akan terukai. Sebab saya selalu sebut bahawa kalau kita tidak mendapat maklumat daripada saluran yang sebegini rupa, maka sudah tentu kita tidak akan dapat maklumat itu daripada media arus perdana, kerana media arus perdana sudah barang pasti tidak akan melapor apa stand, apa pendirian PAS, Keadilan, DAP dan atas nama Pakatan Rakyat ini. Mereka tak akan lapor apa pendirian kita terhadap suatu masalah yang sedang melanda negara kita ini. Mereka tidak akan laporkan apa sikap kita terhadap suatu isu. Mereka tidak akan melaporkan apa jawapan terhadap segala dakwaan dan tuduhan yang dilemparkan kepada Pakatan Rakyat dan juga kepada Parti Keadilan. Jadi sebab itu bagi saya bahawa hal ini harus dilihat sebagai sesuatu yang sangat berkepentingan untuk masyarakat dan rakyat. Jadi rakyat kena ambil kesempatan ini, sebab dalam kita nak merumuskan satu-satu keputusan bagi nak menentukan pilihan kita dalam pilihan raya kecil ini, mestilah berasaskan kepada maklumat yang betul dan maklumat yang tepat dan maklumat yang cukup. Sebab kalau kita buat keputusan tanpa membuat perkiraan yang wajar dan berasaskan kepada maklumat, maka sudah tentu keputusan itu berkemungkinan adalah keputusan yang tidak memberikan keadilan, bukan sahaja kepada calon ataupun kepada parti yang bertanding, tapi sebenarnya dia tidak memberikan keadilan pada diri kita yang membuat keputusan. Jadi biarlah saya merayu pada malam ini, putusan itu bukan hanya untuk keadilan kepada calon yang bertanding, tapi keadilan untuk diri kita yang membuat keputusan ini. Sebab keadilan bagi diri kita ialah apabila kita membuat keputusan betul, tepat, berasaskan kepada maklumat yang betul dan maklumat yang benar. Jadi kalau kita hanya buat keputusan berasaskan kepada maklumat yang tak betul, yang tidak benar, itulah yang menjadikan bahawa kita tidak berlaku adil pada diri kita. Jadi sebelum tentu berlaku adil kepada orang lain, pada calon-calon yang bertanding, berlaku adillah kepada
kepada diri kita. Jadi sebab itu bagi saya katakan bahawa program yang seperti ini merupakan forum ataupun medan ruang untuk masyarakat dan rakyat mendapatkan maklumat yang betul dan tepat dan benar, dan kemudian buatlah keputusan. Kami tak boleh memaksa tuan-tuan untuk buat satu keputusan untuk ikut kami, tetapi tuan-tuan sendiri yang boleh membuat analisa yang tepat. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian, saya ingin nak sebut pada malam ini seperti sebelum ini saya sudah pun menyebut. Pertama sekali bahawa saya cukup kecewa bahawa apabila media dan juga BN cuba membangkitkan persoalan-persoalan yang tidak memperlihatkan satu sikap yang terbuka dan sikap yang tinggi, yang tidak memperlihatkan satu nilai akhlak syakhsiah yang tinggi di kalangan kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Apabila mereka menyentuh persoalan-persoalan yang saya kira bahawa terlalu peribadi, persoalan-persoalan yang sepatutnya dilihat apakah perkara itu tidak boleh berlaku perubahan kepada diri seseorang itu. Ini yang harus dilihat, bagaimana bagi saya bankruptnya UMNO dan Barisan Nasional yang sudah tidak punya isu untuk nak berhadapan dengan rakyat, nak meyakinkan rakyat tentang kelebihan apa yang ada kepada mereka, tapi sebaliknya membuat serangan-serangan peribadi. Saya boleh setuju bahawa setiap pemimpin itu harus dilihat dengan bersih. Mesti dilihat seorang pemimpin itu bersih, baik, akhlak yang tinggi dan sebagainya. Saya bersetuju. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh mengambil sejarah-sejarah silam seseorang itu sehingga kita meletakkan seolah-olah seseorang itu tak mungkin berubah. Sebab itu kadang-kadang saya sebut bahawa apabila mereka memainkan persoalan-persoalan yang terlalu peribadi terhadap calon Pakatan Rakyat ini, calon daripada Parti Keadilan, saya kirakan bahawa mereka ini seolah-olah cuba untuk mengambil kuasa Tuhan, kuasa Allah, seolah-olahnya bahawa mereka yang boleh menentukan sama ada pengampunan, kemaafan boleh diberikan kepada seseorang ataupun tidak. Sedangkan Allah sendiri, kita semua sudah tahu bahawa Tuhan Allah SWT Maha Pengampun untuk memberikan pengampunan dan kemaafan kepada seseorang yang telah menyatakan rasa kesedarannya, kekesalan terhadap apa yang dia telah lakukan selama ini. Jadi sebab itu kita harus ada pertimbangan-pertimbangan. Saya nak sebut bahawa apabila mereka membangkitkan persoalan-persoalan yang terlalu peribadi, yang digambarkan kepada Datuk Zahid Ibrahim, mengaitkan dengan sejarah-sejarah silamnya, saya kira bahawa dia adalah suatu yang cukup malanglah bagi UMNO dan Barisan Nasional, kerana macam saya katakan tadi sudah bankrupt. Isu-isu saya tak nak sebut benda-benda begini sebab saya masih mengingat bahawa walaupun itu sudah ada perubahan, tapi bila kita sebut tu kadang-kadang dia cuba nak mengingatkan orang. Tetapi hari ini oleh kerana Datuk Zahid sendiri sudah tampil ke hadapan menyatakan apa sebenarnya terhadap diri dia. Ini dilaporkan dalam internet oleh Datuk Zahid yang memberikan jawapan penjelasan kepada bernama dalam isu tomahan soal kaki botol dan sebagainya. Saya sangat menyanjung tinggi orang seperti mana Datuk Zahid. Ini saya nak sebut kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Apakah mereka bersedia untuk membuat kenyataan seperti mana kejujuran, keikhlasan yang telah dibuat oleh Datuk Zahid? Dia menyatakan bahawa itu semua cerita kaki botol minum arak itu cerita lama. Kalau mereka nak ungkit, dia kata mereka boleh ungkitlah. Saya sudah minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan bahawa inilah dia, calon kita ni calon yang jujur dan ikhlas. Sebab itu saya daripada awal saya kata kepada ramai orang, kepada orang Melayu, kepada orang yang ber-SMS dengan saya dalam internet, dalam Facebook saya, dalam blog saya, mereka membangkitkan persoalan-persoalan ini. Saya kata setiap di kalangan kita ni pasti ada sejarah silam dia, sama ada putih ataupun hitam. Saya mengaku bahawa saya sendiri ada sejarah silam juga. Ada perkara-perkara yang mungkin ada titik hitam dalam hidup kita.
Tetapi seseorang yang ada sejarah silam dia, yang ada titik putih dia, yang ada sejarah maknanya yang bersifat baik, pertama sekali apa yang harus dilakukan oleh seseorang itu bagi orang Islam, dia berdoa supaya kesudahan dia nanti, kesudahan umur dia ini, hidup dia nanti mestilah dengan kesudahan yang baik. Tapi belum tentu bahawa orang yang bermula dengan kebaikan ini dia akan berkesudahan dengan kebaikan, belum tentu. Tetapi wajar bagi kita sentiasa beristighfar, memohon ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita ini bermula dengan titik putih. Sebab itu pada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Rasulullah mengatakan bahawa ini sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga, tapi mereka terus memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.